Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini bersama saya Puan Jusnita binti Yunus ingin berkongsi bagaimana untuk menulis satu laporan kajian tindakan berdasarkan beberapa laporan kajian tindakan yang pernah saya sediakan sebelum ini. Jadi sebelum itu, ingin saya kongsikan apakah yang dimaksudkan dengan kajian tindakan. Kajian tindakan merupakan satu bentuk inquiry refleksikan diri yang dilakukan oleh peserta iaitu pengamal pendidikan, guru atau pendidik sebagai penyelidik dalam situasi itu sendiri. Dan kajian tindakan merupakan satu kaedah untuk guru merefleks masalah yang mereka hadapi, mengumpul dan menganalisis data dan melaksanakan perubahan terhadap amalan mereka berdasarkan dapatan yang diperolehi. Keinginan atau kecenderungan guru membaiki kualiti amalan atau pengajaran, pembelajaran serta situasi kerja. Jadi inilah yang dikatakan kajian tindakan. Dan untuk kali ini, saya akan membincangkan kajian tindakan lebih kepada mengatasi isu-isu yang berlaku di dalam kelas semasa PDPC. Kajian tindakan juga boleh dilakukan untuk penyelesaian isu seperti pengurusan. Contohnya pengurusan HAM, ada masalah berkaitan dengan kehadiran pelajar, isu untuk peningkatan akademik, mungkin bagi unit kurikulum. Tetapi untuk kali ini, saya akan bincangkan lebih kepada penulisan kajian tindakan terhadap masalah yang berlaku di dalam kelas. Jadi, apa tujuan kajian tindakan? Banyak kelebihannya ya, antaranya memperbaiki amalan pengajaran, meningkatkan kefahaman terhadap amalan pengajaran dan memperbaiki situasi di mana pengajaran dijalankan. Malahan, proses kajian tindakan itu sendiri merupakan satu kitaran ya, tidak berhenti. Kajian tindakan ini selagi kita tidak berjaya mencapai sesuatu objektif yang telah ditetapkan. Mungkin kita mula daripada memerhati, merefleks, kemudian merancang ataupun bertindak, dan segala-galanya adalah berlaku dalam satu kitaran lengkap dan ianya boleh berulang-ulang. Jadi di sini begitu juga dengan kajian tindakan. Apabila guru menjalankan kajian tindakan, ianya dapat meningkatkan keserakanan, maknanya berlakunya perkongsian di kalangan pendidik, meningkatkan empowerment, meningkatkan self-esteem. Guru akan jadi lebih terbuka kepada perubahan. Guru akan lebih reflektif dan lebih bermaklumat. Malahan guru menjadi sebagai pakar di bidang masing-masing. Juga sesuatu masalah dapat diselesaikan. Ada kalanya guru berkata sukar untuk membuat kajian tindakan, memerlukan masa yang agak lama. Sebenarnya kajian tindakan ini bergantung kepada isu yang diambil. Mungkin dalam masa 2 minggu, kita akan dapat satu kajian yang lengkap bersama dengan hasilnya. Tapi mungkin juga kajian yang kita laksanakan itu mengambil tempoh yang lama, 1 tahun, 2 tahun, bergantung kepada isu yang kita ambil. Namun begitu untuk penerangan kali ini, saya ingin fokuskan kepada isu di dalam bilik darjah. Jadi kita hanya ambil isu yang kecil sahaja. Kajian tindakan sebenarnya, guru-guru kena tahu ya, kita ada 2 peringkat kajian tindakan. Yang pertama proposal, yang kedua laporan. Proposal ni lebih dikenali sebagai kajian tindakan sehelai. Jadi cikgu-cikgu kena tulislah satu helai kajian tindakan. Ini merupakan penjelasan ringkas tentang perkara yang ingin dimaklumkan ataupun pelan tindakan yang akan dilaksanakan sebagai panduan semasa menjalankan kajian tindakan. Dan kajian tindakan sehelai ni atau proposal ni akan membantu kita menjalankan kajian tindakan dengan lebih terancang. Di sini yang pertama untuk bahagian A, kita ambil saja maklumat daripada rekod mengajar, ERPH ke, buku rekod mengajar ke, terpulang. Dan yang B dan C ni adalah pelaksanaan tindakan dan hasilnya. Kita tulis secara ringkas sahaja.
Okey, seperti ini. Yang ini saya laksanakan kajian tindakan semasa PDPR ya. Jadi sebab itu tarikh di sini kalau lihat 1/3 tu hari Sabtu lah. Jadi di sini pada bahagian refleksi ni kita lihat berapa ramai pelajar yang kita nak sasarkan. Jadi 7 daripada 23, maknanya 7 pelajar ini adalah kumpulan sasaran. Apa yang kita nak jalankan, okey, apa yang akan kita jalankan dan hasil pelaksanaan tindakan semuanya ditulis dalam proposal. Jadi yang sebenarnya kebanyakan guru menghadapi masalah apabila menulis laporan penuh, laporan lengkap mengikut format EPRD. Apatah lagi jika cikgu-cikgu ini berkeinginan untuk memasuki pertandingan kajian tindakan sama ada peringkat daerah, seterusnya peringkat negeri. Jadi yang ini adalah isi kandungan dalam satu laporan kajian tindakan. Yang paling penting adalah 6 perkara di sini ya. Manakala isi kandungan, abstrak, bibliografi dan lampiran itu adalah penambahan. Manakala yang 6 ini wajib ada dalam satu laporan kajian tindakan. Namun begitu, saya ingin kongsikan dahulu penulisan tajuk kajian tindakan yang biasanya ditulis di bahagian hadapan. Tajuk kajian mestilah tidak terlalu umum. Janganlah kita hanya tulis tajuk inovasi kita. Sebelum saya terlupa, kajian tindakan tidak semestinya ada produk, ada inovasi bahan. Tetapi kajian tindakan ini lebih kepada satu usaha untuk mengatasi satu masalah yang kita hadapi. Contohnya, mungkin secara nyanyian boleh menyelesaikan masalah di dalam kelas. Jadi tak ada bahan. Kajian tindakan ni tidak memerlukan produk. Kalau cikgu buat kajian tindakan bersama dengan produk, itu satu kelebihan, advantage cikgu boleh masuk kajian tindakan dan juga pertandingan inovasi. Macam saya, kalau saya buat kajian tindakan, biasanya saya suka bersama dengan produk. So, 2 dalam 1. Tetapi, kajian tindakan ni tidak semestinya ada produk. Manakala kajian tindakan, kalau subjek bahasa Inggeris, laporannya mesti ditulis dalam bahasa Inggeris. Jadi, tajuk kajian ini mestilah tidak terlalu umum, tidak menyentuh isu sensitif, ringkas dan spesifik kalau boleh antara 15 hingga 24 tampatan. Janganlah tulis tajuk itu sampai berjela-jela. Okey, ini contoh. Meningkatkan kemahiran menulis formula kimia sebatan ion dan penamaannya bagi murid 4 Nafiri menggunakan kad Maggie. Jadi yang ini inovasi, maknanya ada bahan lah. Kalau misalnya contoh meningkatkan kemahiran menulis formula kimia sebatan ion melalui nyanyian, contoh bagi murid 4 Nafiri, itu pun merupakan satu kajian tindakan. Mungkin ada akronim ataupun apa saja yang cikgu buatlah. Okey, berkaitan dengan kajian cikgu. Sebab klien saya tak sama dengan klien cikgu. Klien cikgu pun tak sama dengan klien cikgu yang lain. Kita buat kajian tindakan ini untuk pelajar kita ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di dalam kelas kita. Jadi kalau misalnya berjaya, kita boleh kongsikan. Tapi kalau cikgu yang kita kongsikan itu tidak, mungkin dia kata, kajian kita ni tak berapa bagus. Cikgu jangan susah hati sebab kita buat kajian kita lebih kepada pelajar kita. Kita hanya kongsikan apa yang kita ada kepada orang lain. Manakala ini contoh yang kedua lah. Saya sebenarnya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan JU Facilitator daripada PPD Batu Pahat yang membimbing saya daripada awal untuk penulisan kajian tindakan. Jadi yang seterusnya, ini saya nak kongsikan bagaimana penulisan abstrak. Abstrak ni mesti adalah dalam laporan, tapi dia tak termasuk dalam 6 perkara wajib ya. Namun begitu, bagi yang hendak melangkah lebih jauh, penulisan abstrak ni mestilah ada. Ianya adalah satu sinopsis ringkasan yang menggambarkan keseluruhan kajian, ditulis dalam satu perenggan dan mudah dibaca. Ini contoh abstrak ya. Cikgu-cikgu jangan risau, di hujung video nanti saya akan kongsikan satu
satu QR code yang cikgu boleh scan. Di dalamnya ada satu laporan lengkap penulisan kajian tindakan yang pernah saya buat sebelum ini ya. Jadi seterusnya kita pergi kepada 6 perkara yang penting ini ya. Jadi kita lihat yang pertama, refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu ini adalah nombor pertama sampai nombor 6. Kalau kita tulis dalam laporan tu mesti ada, mesti ditulis ikut turutan ya. Jadi ianya merupakan tindakan merefleksi diri bagi melihat kekuatan dan kelemahan amalan ke diri di dalam PDPC. Mengingat kembali pengalaman yang telah dilalui. Yang pertama, refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Jadi di sini, nombor di bahagian tepi ni, nombor 1 sampai nombor 6 tadi, mestilah ditulis di dalam laporan mengikut turutan ya. Jadi apa itu refleksi PDP yang lalu PDPC yang lalu? Tindakan merefleksi diri sebagai melihat kekuatan dan kelemahan amalan ke diri di dalam PDPC. Mengingat kembali pengalaman yang telah dilalui dan membuat penilaian. Mengenal pasti masalah dan isu, merefleksi diri dan refleksi ini boleh dilakukan mungkin ke atas diri kita, murid, kemahiran, isi kandungan mata pelajaran, bahan, komunikasi dan juga apa yang berlaku dalam PDPC ya. Jadi kita ambil masalah kecil saja bukan satu bab, tapi kita mungkin ambil sub-sub dalam bab yang kita ajar. Ya, ini adalah contoh refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu cara penulisannya. Seterusnya, isu keprihatinan atau fokus kajian mesti jelas, kenyataan atau keterangan yang menjelaskan keadaan sebenar atau isu. Fokus kepada satu isu kecil atau tajuk kecil saja. Saya dah ulang banyak kali ya. Kita janganlah sampai nak satu bab. Itu satu tajuk yang besar. Kita mungkin dari segi masalah macam yang saya tulis kajian tindakan saya. Contohnya formula kimia itu adalah satu sub topik yang kecil saja. Jadi sebenarnya formula kimia ni masalah yang dihadapi oleh pelajar seringkali, walaupun kadang-kadang pelajar tu dah masuk universiti pun dia menghadapi masalah nak tulis formula kimia. Okey, jadi apakah yang guru lakukan, apa yang murid lakukan, kenapa ia berlaku, dan jika masalah ini tidak diatasi, apakah perkara yang dijangka akan berlaku. Jadi di sini kita nyatakanlah apakah masalah yang berlaku, murid didapati sukar, keliru, dan apa yang berlaku jika ianya tidak diatasi. Jika masalah ini tidak diatasi, ianya akan menjadi lebih teruk. Jadi ini perlu ada dalam penulisan kajian tindakan. Objektif yang ketiga. Objektif ada dua. Yang pertama objektif umum, yang kedua objektif khusus. Objektif kajian, tujuan yang ingin dicapai melalui kajian kita. Kita buat kajian ni untuk apa? Dan ianya mesti melibatkan perubahan tingkah laku terhadap guru dan juga murid. Dan objektif kajian ni mesti boleh diukur semasa dan selepas kajian. Jadi yang pertama objektif umum. Objektif umum kita ambil saja daripada tajuk kajian. Yang tadi, meningkatkan kemahiran, itulah objektif. Manakala objektif khusus ditulis bukan hanya untuk mengubah sikap atau pembelajaran murid, tetapi juga merangkumi perubahan kepada sikap guru, pengajaran guru dan cara menghadapi murid. Jadi di sini kebanyakan peserta kalau membentang meletakkan objektif khusus ni terlalu banyak sampai 5, 6, 7. Objektif khusus ni 3 pun dah memadai. Biasanya saya akan pilih 3, nombor 1 dan nombor 2 ni fokus kepada pelajar, manakala yang ketiga ni adalah fokus kepada guru. Dan kita perlu ingat objektif khusus yang kita tulis mestilah boleh diukur, boleh dilaksanakan, relevan, menepati masalah yang kita kaji ya. Jangan kita tulis kajian tindakan, kita short sendiri saja nak tulis. Okey, jadi kita kena patuhi syarat-syarat yang ditetapkan ya. Saya harap perkongsian ini dapat membantulah guru-guru di luar sana agar lebih jelas macam mana nak tulis satu kajian tindakan. Kajian tindakan ni kalau sekali cikgu dah tulis, ianya akan menjadi lebih mudah.
Jadi ini adalah contoh macam saya kata tadi, objektif umum ni diambil saja dari tajuk kajian, ambil copy paste saja. Manakala objektif khusus macam saya ni, saya tak suka banyak, memang saya akan guna 3, 2 untuk pelajar, okey, dan 1 untuk guru. Sudah cukup lah. Okey, jangan letak 1 pun janganlah. Kita nak 1 cikgu, ada pelajar, 3 ni dah terbaik lah ya. Okey. Kumpulan sasaran. Yang keempat ni memang ada. Ringkas saja tapi mesti ada, iaitu nyatakan bilangan pelajar yang dikaji. Nyatakan kelas yang dikaji. Ada yang bertanya, berapa ramai kumpulan sasaran? Berapa minimum kumpulan sasaran? Cikgu, kumpulan sasaran ni seorang pelajar pun dah boleh. Maknanya minimum seorang. Berapa maksimum tu terpulang kepada cikgu lah. Kalau cikgu sanggup nak sampai 100 kumpulan sasaran cikgu, tak ada masalah. Dan kalau cikgu boleh atasinya pun tak ada masalah. Contohnya macam saya katakan tadi, mungkin ada masalah berkaitan dengan akademik. Mungkin akademik tu nak buat melibatkan semua pelajar tingkatan 5. Jadi ramailah kan kumpulan sasaran. Tapi kalau kita ambil tadi skop kecil dalam kelas, mungkin hanya 2 pelajar cikgu saja yang tak boleh nak jawab sejarah kertas 3 contohnya. Jadi cikgu nak atasi masalah LMS layak mendapat sijil ni menjadi isu. Jadi mungkin guru-guru bahasa Melayu, guru sejarah ada kajian yang dia buat dan boleh ditulis. Sebelum saya terlupa ya, kajian tindakan ni sebenarnya boleh berkumpulan. Boleh 2 hingga 3 orang. Kalau kita tak nak ramai lah dalam 3 orang. Kecuali sebenarnya kadang-kadang kita ada rezeki boleh bertanding ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa kajian kita ni. Jadi kalau yang lebih tinggi tu boleh sampai 5 orang dalam satu kumpulan. Cuma bila kita nak bertanding, kita kena pilih seorang sebagai pembentang sahaja, dan pembentang itulah yang akan diberikan sijil pembentangan kajian tindakan. Jadi kalau nak tulis ni boleh kumpulan. Maknanya cikgu-cikgu jangan lupalah, kajian tindakan ni kita boleh masuk dalam SPL KPM, boleh dapat mata merit. Jadi semua ahli kumpulan boleh masukkan dalam SPL KPM. Jadi ini contoh penulisan untuk kumpulan sasaran. Kita letak bilangan pelajar, ada tingkatan, bilangan pelajar lelaki dan perempuan. Cukup cikgu ya. Kita elakkan letak bangsa Melayu, Cina dan India itu tidak perlu ya. Okey, kemudian nombor 5, pelaksanaan kajian tindakan. Ini adalah bahagian yang paling panjang kerana di sinilah bermulanya permulaan kajian daripada ujian pra, daripada awal sampailah hasil. Jadi tinjauan masalah. Yang pertama 5.1, tinjauan masalah. Bagaimana cikgu mengumpul data menggunakan beberapa instrumen seperti soal selidik, temu bual, memerhati, ujian pra, analisis dokumen. Dan ini membantu guru untuk mendapat gambaran awal bagi memahami lebih mendalam masalah dikenal pasti. Jadi di sini instrumen yang cikgu pilih ini bergantung. Cikgu nak pilih 2, cikgu nak pilih 3, bergantung. Okey. Jadi kalau saya untuk yang biasanya saya akan pilih 2 lah. Yang pertama pemerhatian, yang kedua adalah ujian pra. Ujian pra ni mestilah cikgu ya, tak boleh tidak ujian pra ni wajib. Yang lain-lain tu cikgu boleh pilih lah sebab kita nak buat perbandingan sebelum dan selepas. Jadi mesti ada ujian pra dan ujian post. Okey. Dan yang kedua 5.2, analisis tinjauan awal masalah. Kalau tinjauan awal tadi cikgu memilih 3 instrumen, ada 3 instrumen, maknanya analisis tinjauan awal masalah cikgu pun mesti berdasarkan 3 instrumen tadi. Okey. Jadi tetapi ini mesti ada huraian, okey, dan data dianalisis. Mungkin ada jadual, ada carta ataupun ada graf yang cikgu sertakan dalam analisis tinjauan awal masalah. Jadi macam tadi saya katakan saya gunakan tinjauan awal, pemerhatian dan ujian pra. Jadi bila masuk analisis tinjauan masalah, saya menganalisis pemerhatian saya menganalisis ujian pra, dan di sini saya sertakan gambar rajah dan juga ada jadual ujian pra. Jadi kemudian masuk tindakan yang dijalankan. Ini tindakan yang dijalankan ni adalah proses merancang. Ini cikgu kena tahu. Kita rancang ada aktiviti. Berapa banyak aktiviti yang cikgu nak jalankan
untuk kajian cikgu ni. Ini proses merancang. Kita rancang saja. Dalam tindakan yang dijalankan ni, kalau cikgu fikir ada 4 aktiviti, ada 5 aktiviti, ada 5 aktiviti. Saya ada 3 aktiviti, ada 3 aktiviti. Ini adalah saya fikir nak buat apa ya? Tindakan apa dulu. Jadi ini apa yang cikgu fikir, step cikgu untuk jalankan aktiviti. Nak atasi masalah cikgu, mungkin cikgu kata saya menyediakan bahan, berkongsi bahan. Jadi tulis aktiviti-aktiviti itu. Barulah kita masuk kepada 5.4 pelaksanaan tindakan. Jadi berdasarkan aktiviti-aktiviti yang kita rancang, kita akan laksanakan aktiviti, dan aktiviti ini kita boleh ubah ikut kesesuaian jika perlu. Dan di sini juga berlakunya ujian POS, iaitu kita mula untuk menilai keberkesanan tindakan kita. Jadi apa yang perlu diberi perhatian? Kita perlu memerhati, kita perlu membuat refleksi, catatkan reaksi. Okey. Selain daripada pemerhatian, kita kena catat reaksi, seronok, teruja, itu mesti ada dalam laporan kita. Dan kita juga perlu membuat refleksi terhadap keberkesanan tindakan intervensi kita. Di sini juga kita akan mengutip dan menganalisis dapatan untuk menilai keberkesanan tindakan seperti menjalankan ujian POS. Jadi ini yang saya katakan tadi, dalam pelaksanaan aktiviti, maknanya kita ambil balik aktiviti yang pertama, kita kena ada pemerhatian, kita kena ada refleksi. Dalam pemerhatian, kita kena ada reaksi. Murid teruja. Itu adalah reaksi. Kita kena ada tu ya. Refleksinya respon yang positif. Ini contoh ya. Jadi aktiviti yang kedua, pelajar cuba. So ini penerangan step by step, kita kena nyatakan ikut kajian cikgu, macam mana cikgu pilih tindakan apa. Dan di sini pemerhatian, apa yang kita perhatikan, murid tetap seronok walaupun aktiviti ini dilakukan secara maya ya. Jadi apa refleksinya, saya berasa bersyukur dengan perubahan positif. Jadi ini adalah yang perlu ada dalam 5.4. Dan satu lagi yang ingin saya tekankan, jika ada gambar kumpulan sasaran ataupun gambar bukan kumpulan sasaran pun ada dalam laporan cikgu, ada dalam PowerPoint yang cikgu nak bentangkan, tolong jangan pamerkan wajah-wajah mereka. Tutup wajah mereka, gelapkan wajah mereka. Ini memang digariskan. Kita tidak akan mempamerkan wajah-wajah kumpulan sasaran. Jadi seterusnya, macam saya katakan tadi, di sini juga 5.4 kita ada analisis ujian POS, kita sertakan graf, kita ada jadual, jadi kita ada refleksinya sekali ya. Jadi kita akan lihat bahagian akhir dalam pelaksanaan kajian adalah refleksi. Dan saya suka buat refleksi murid, guru dan keseluruhan. Ada juga yang menulis refleksi keseluruhan sahaja. Tetapi mesti ada perasaan, mesti nyatakan perasaan. Ini contohlah kajian ini, kalau refleksi berdasarkan terhadap murid begitu seronok. Ini adalah dia punya reaksinya. Kalau cikgu pula, pada awal saya agak risau. Okey, akhirnya saya begitu teruja. Dan refleksi keseluruhan. Ada juga yang nak buat refleksi kajian ni, dia terus ambil refleksi keseluruhan. Tak ada masalah lah. Yang ini apa yang saya kongsikan adalah apa yang saya buat, dan ianya juga tidak menjadi masalah dalam penulisan laporan kajian tindakan. Jadi yang terakhir sekali, perkara wajib yang ada dalam satu penulisan laporan kajian tindakan adalah cadangan dan tindakan susulan. Saya bercadang untuk membuat kajian tindakan bagi tajuk. Jadi kita kena fikirkan maknanya kajian tindakan ini tidak terhenti. Mungkin kita tidak tahu bila kita nak jalankan lagi kajian tindakan, tapi kita sudah ada cita-cita untuk menulis satu kajian tindakan yang lain. Jadi ini adalah contoh penulisan kajian tindakan. Jadi contohnya, saya bercadang untuk menjalankan kajian berkaitan ikatan reaktif yang merupakan salah satu tajuk baru dalam kimia KSSM tingkatan 4. Maknanya kita nak buat
kajian yang lain. Ataupun kita membuat satu tindakan susulan daripada kajian yang sedia ada. Okey, itu pun boleh. Dan penambahan bahan rujukan, tulislah bahan rujukan yang cikgu gunakan sepanjang kajian yang cikgu jalankan. Jadi di sini, okey, begitu juga ada lampiran, bahan sokongan, hasil kerja belajar, borang soal selidik, contoh soalan ujian pra dan ujian pros, contoh hasil jawapan pelajar. Kita boleh masukkan dalam lampiran. Tak perlu banyak cikgu. 1-2 pun dah mencukupi. Dan inilah bahan rujukan yang saya galakkan guru-guru boleh download daripada Google buku manual kajian tindakan edisi ketiga yang dikeluarkan oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan KPM. Saya juga menggunakan buku manual ini setiap kali saya ingin menulis kajian tindakan. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya ingin kongsikan, saya akan kongsikan satu laporan lengkap kajian tindakan yang saya tulis. Cikgu boleh scan QR code ini. Saya harap apa yang saya kongsikan ini membantu guru-guru untuk menulis satu laporan kajian tindakan yang lebih hebat, yang lebih baik. Jadi itu saja daripada saya. Saya harap perkongsian ini dapat dimanfaatkan oleh semua guru di luar sana. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.